Dia tanya, you not afraid of Taliban? Dia kata. Dan rupa-rupanya dia kata, all of us is Taliban, dia kata. Okay, masa kami masuk ke Afghanistan, kami ikut jalan darat lah melalui Uzbekistan. So masa tu kami masuk je, masih lagi musim sejuk tapi dah tak ada salji. Okay, so kami melalui padang pasir dia yang sangat sejuk lah. Dan masa tu hari pertama kami masuk, kami nak cari hotel. Dan masa tu border tak ada hotel lah. Kami masa tu berempat, masa tu bukan berlima, kami berempat, saya, isteri, Amirul dengan Aiman. Masa masuk kat situ dah senja, so kami kena cari tempat tidur lah. So kami pergi ke restoran untuk cari tempat tidur. Restoran tu alhamdulillah dia benarkan untuk kami tidur. Amirul dia tak tidur situ, dia terus nak pergi ke Kabul lah. Dia ambil kenderaan, dia terus pergi ke Kabul. Kami separate dekat situ. So kami berdua, dan pada keesokan harinya kami pun kayuh lah. Kami kayuh berdua untuk nak ke arah Mazar-i Sharif masa tu. So waktu tengah kayuh tu, tiba-tiba askar datang. Askar datang, dia tahan kami, dia suruh masuk ke kawasan padang pasir. Lepas tu dia suruh kami duduk dekat situ. So macam kita tak faham sangat bahasa dia, tapi dia bengis lah, kata, no, masuk sini, duduk. Kita ikut je lah kan. Kita tak adalah nak berlawan dengan dia. So kita duduk. So bila kita duduk, tiba-tiba ada satu kata kontinjen ke apa tak, kenderaan kerajaan yang lalu. Dan habis tu, lepas tu dia kata, okay, pergi sambung kayuh. Tak tahu sebab apa. Dia kata tu orang-orang menteri daripada Uzbekistan yang nak datang ke Afghanistan. So dia tak nak nampak benda-benda macam tu lah kot. Wallahualam, tak tahu. Itu kejadian yang pertama lah ditahan askar tu. Masa tu dia just bagi laluan je. Tapi kita rasa macam, uish, aku nak kena tangkap ke ni kan? Sebab Afghanistan kot, negara yang bergolak kan. Alhamdulillah, lepas tu kami dibenarkan untuk sambung kayuh. Dan dekat Afghanistan ni susah nak jumpa perempuan. Semua tempat memang lelaki sahaja. Masa tu kami singgah ke satu restoran. Masa tu saya tanyalah, kat mana nak tidur? Kat sini hotel ada tak hotel untuk kami nak tidur kan? Dan dia kata tak ada dekat sini. Masa saya dah pening lah, mana pula nak tidur. Lah saya minta izin, boleh tak kalau malam ni selepas habis beroperasi ni kami nak tidur kat restoran ni? Dia kata okey, boleh je. Dan rupa-rupanya malam tu ramai lelaki yang tidur dekat situ. So saya pun tak boleh tidur dengan nyenyak lah sebab ramai lelaki. Saya seorang je yang bawa perempuan kan. Adilah ni dia dah ngantuk lah, dia dah tidur dekat riba saya lah yang berjaga. Masa tu semua orang tengah tengok TV kan. Masa tengah tengok TV tu ada yang orang pandang kan. Saya pun pandang lah dia balik kan. Kau pandang aku, kenapa kan? Bawa berani lah. Kita bawa berani lah kan. So sampailah kedai tu tutup. Kedai tu tutup, dah tutup pintu semua, barulah saya berani tidur. Okay? Dan keesokan paginya kami lepas solat, kami sarapan. Sebab kita dah tidur situ, kita sarapan. Dan kita nak bagi duit sebenarnya dekat owner kedai tu, restoran tu. Tapi dia tak nak. Dia kata dia halalkan, dia kata. Dan masa tu ada tiba-tiba datang pula seorang lelaki yang boleh cakap bahasa Inggeris. Sebelum ni semua tak boleh cakap bahasa Inggeris. Dia tanya, you not afraid of Taliban? Dia kata. Dan rupa-rupanya dia kata, all of us is Taliban, dia kata. Tak, masa tu saya rasa, oh baik juga orang Taliban ni. Sebab dia layan kami daripada semalam tu baik. So masa tu lah baru saya rasa, oh orang Taliban ni baik. Dan bila kami dah berada dekat Afghanistan ni lama, rupa-rupanya Taliban ni dia bukan serang orang membabi buta. Maksudnya dia tak serang pelancong ke, tak. Dia hanya serang kerajaan, bangunan-bangunan kerajaan yang menjadi tali barut kepada US. So orang tempatan kata, kau dah masuk sini, kau jangan pergi berdekatan dengan bangunan kerajaan. Sebab kat situ risiko kau kena bom sangat tinggi. So pembetulan lah kalau orang kata Taliban tu adalah pengganas. Dia hanya attack Mat Saleh dengan orang kerajaan lah. Attack bangunan kerajaan dia sendiri. Suasana dekat Afghanistan ni, dia punya jalan udara dia sangat busy. Sikit-sikit dengan helikopter, sikit-sikit dengan kapal terbang. Sebab kat sana yang memegang memerintahnya kan orang yang tali barut US kan. So pangkalan US pun ada dekat situ. Tapi diorang ni tak boleh ikut jalan darat. Sebab diorang tahu risiko yang sangat tinggi bila ikut jalan darat. So diorang terpaksa pakai helikopter, terpaksa pakai jet dan sebagainya lah untuk ikut jalan udara. So dekat kawasan, contoh dekat Mazar-i Sharif, masa tu tak adalah tegang sangat. Sampailah kami masuk ke Kabul. Masa tu lah dengar bunyi bom, bunyi macam-macam lah dekat Kabul tu. Kat Kabul tu dia tegang sikit. Sampai ke Kabul kami dah tak kayuh dah sebenarnya. Kat Kabul pun kami sendiri pun tak berani kayuh. So kami keluar daripada Kabul pun kami naik flight. Okay, sebenarnya kami pergi ke Kabul tu adalah untuk nak dapatkan internet yang laju. Sebab tempat lain semua langsung tak ada internet. Masa kami dekat Mazar-i Sharif tu, tempat tu internet dia tak berapa nak laju lah. So kami anggap mungkin dekat Kabul internet dia laju. Sebab masa tu kami nak apply visa umrah. Okay, waktu 2016 visa umrah kita tak boleh pakai online. Kita kena hantar pasport
support kita tu pada kedutaan Arab Saudi. So kami nak contact kedutaan Arab Saudi di Malaysia, dia dah proses ke belum visa kami. So kami perlukan internet, okay? Kami perlukan line yang laju lah. So kami pergi ke Kabul. So masa daripada Mazar-i Sharif ke Kabul pun kami dah tak kayu basikal. Kami terpaksa naik bas sebabkan orang kampung kata bahaya kalau kita nak naik basikal. So dia suggest untuk naik bas lah. Naik bas pun sebenarnya bahaya juga dia kata. Tapi tak apalah, itu je cara yang ada. So kami pergi ke Kabul. So daripada Kabul kalau nak pergi ke Iran, dia kena ikut jalan darat. Tapi masa tu diorang pun kata ikut jalan darat sangat bahaya. So diorang suggest untuk keluar pakai flight lah. So itu kali kedua sebenarnya kami menggunakan kapal terbang keluar daripada Kabul pergi ke Iran. Okay, dekat Afghanistan ni dia memang ada banyak checkpoint askar lah. So kat mana-mana memang ada askar. Dan kita orang tak adalah rasa takut sangat sebab kami masuk dalam keadaan semua dokumen lengkap. Pasport kami pun ada, visa kami semua lengkap. So tak ada masalah. Sekarang ni bila Taliban dah ambil alih, saya tak tahu keadaan dia macam mana. Tapi pada waktu tu, selain daripada Taliban dengan kerajaan dia, tak ada masalah pun. Okay, bila sampai ke Kabul, ibu negara Afghanistan, masa tu kami disambut seperti selebriti disebabkan hari pertama kami duduk dekat Kabul tu adalah di rumah seorang wartawan. So wartawan ni dia adalah orang pertama yang interview kami lah. So bila dia interview, cerita kami keluar dekat TV dan banyaklah stesen-stesen TV panggil disebabkan mana ada orang kayu basikal masuk Afghanistan. So mungkin kami je kot yang kayu basikal daripada luar Afghanistan masuk ke Afghanistan. Dan masa kami di-invite pergi ke Afghanistan cyclist dekat Kabul tu sendiri. Diorang invite, bagi kami bunga, bagi medal siap dekat situ. So masa tu lah kami di-celebrate sebagai selebriti lah. Untuk traveller ni kita ada satu community, dia ada satu apps yang dia panggil sebagai Couchsurfing. Okay, masa tu Amirul dia apply lah Couchsurfing. Dia cari kat Afghanistan dekat Kabul ada seorang yang boleh offer rumah dia. Couchsurfing ni dia adalah satu community yang traveller punya community. Kalau orang datang rumah kau, kau kena buka rumah tu sebagai percuma. Dan kita kalau pergi ke rumah orang lain, orang tu kena layan kita secara percuma. Macam tu lah, dia ada satu community. Dia panggil community backpackers lah. Wartawan tu adalah community backpackers lah. So orang Afghanistan ni dia jarang terima pelancong disebabkan negara dia yang bergolak. So bila dia nampak ataupun dia tahu orang yang daripada luar datang dekat Afghanistan, kayu basikal pula tu, suami isteri lagi, so dia jadi rare lah. Cerita tu boleh dijual lah. Dekat Kabul tu kami kalau kayu basikal pergi mana, orang semua kenal. Oh, Malaysia. So kita jadi famous lah kejap dekat Kabul tu. Okay, sebenarnya apa yang saya ceritakan ni sangat pendek dan sangat sikit lah berbanding dengan cerita yang ada dalam buku Ustazah Basikal ni. So kalau you all berminat untuk cerita-cerita santai, yang cerita-cerita benar, anda boleh dapatkan buku Ustazah Basikal ni di ML Studio.